Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Okay, anak-anak sekalian, hari ini kita kelas lagi, masih lagi berjauhan, belum lagi berjumpa. InsyaAllah bulan 4 kita berjumpa lah. Okay. Jadi hari ini kita teruskan sambung bab 2 dan hari ini kita akan sentuh 2 topik kecil. Okey, 2 topik iaitu 2.5 kesedaran nasionalisme di negara kita dan 2.6 kemunculan. Okey, faktor kemunculan gerakan nasionalisme. Seperti mana yang anak-anak tahu, nasionalisme ini bermaksud semangat kekitaan, semangat patriotik. Okey, insya-Allah semoga Allah memudahkan pelajaran kita hari ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kepada kamu semua untuk memahami apa yang saya ajar hari ini. Okey. Baik. Kita mulakan kelas dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik anak-anak, tengok gambar yang di sebelah kanan. Okey, gambar pendekar-pendekar. Okey. Ini ilustrasi berkaitan dengan pelabuhan Melaka, berkaitan dengan orang Melaka, tentera Melaka, askar negara, pahlawan Melayu negeri Melaka yang menentang Portugis. Kapal itu adalah kapal Portugis. Okey. Jadi ini Melaka kita kena sentuh juga sebab Melaka adalah satu-satunya mula-mula kerajaan Melayu yang mula-mula diganggu gugat oleh orang luar seperti Portugis. Okey. Kemudian yang bawah kita tengok ada rumah. Ini adalah rumah Pendeta Zakbar. Okey. Salah seorang tokoh nasionalisme di tanah Melayu. Okey. Baik, kita teruskan. Kesedaran nasionalisme di negara kita. Okey, sejarah perjuangan bangsa menghadapi ancaman luar dapat dilihat sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka. Usaha pemimpin Kesultanan Melayu Melaka seperti Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah kita kena sanjung. Okey, dalam cerita melawan orang luar lebih pada Sultan Muzaffar Shah, lagi-lagi Sultan Mahmud Shah. Okey. Baik, setelah berundur dari Melaka, Sultan Mahmud Shah pernah berusaha untuk mendapatkan Melaka semula dengan melakukan 3 kali serangan terhadap Portugis. Namun serangan-serangan tersebut gagal. Gagal kenapa? Mungkin kalau yang paling mudah dipahami, teknologi tenteranya lah. Okey. Dikatakan teknologi tentera Portugis lebih ampuh, lebih kuat berbanding dengan orang Melayu. Okey, bukan bermaksud teknologi orang Melayu tu tidak ada yang moden, tidak ada senapang, tidak, bukan begitu pernah ada satu bacaan saya yang mana Melaka tu sebenarnya sudah memiliki teknologi moden, ada senapang, ada meriam. Namun serangan yang dibuat oleh Portugis adalah ketika semua senjata disimpan dalam satu gudang, okey, yang menyebabkan orang Melayu Melaka atau tentera Melaka tidak sempat untuk mengambil senjata-senjata moden itu dan akhirnya hanya menggunakan busur panah dan keris tombak begitu. Okey. Kemudian yang kedua, penentangan terhadap ancaman luar juga dilihat melalui perjuangan Sultan Kedah. Okey, iaitu Sultan Abdullah Mukarram Shah yang menentang Syarikat Hindia Timur Inggeris SHTI. Okey, baginda berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang kembali. Ini dia. Baik, Sultan Kedah berusaha untuk mendapatkan Pulau Pinang daripada SHTI. Okey, yang mana perlu diketahui asal Pulau Pinang itu adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Cuma sekarang ini dia adalah sebuah negeri lain lah. Okey. Kemudian perjuangan baginda ini adalah perjuangan terawal menentang British di Kedah. Okey, bukan di tanah Melayu menentang British di Kedah. Ini adalah perjuangan terawal.
Okey. Jadi sekarang ni kita dah ada dua cerita. Pertama cerita di Melaka, iaitu Sultan Muzaffar Shah dan Sultan Mahmud Shah, dan yang keduanya adalah Sultan Abdullah Mukarram Shah, iaitu di Kedah. Okey, yang merebut Pulau Pinang. Dua-dua cerita ini menceritakan pada kita bagaimana pentingnya nasionalisme, bagaimana pentingnya kita untuk mempertahankan kedaulatan tanah air kita daripada penjajahan luar. Okey? Jadi begitulah kita. Jangan biarkan diri kita dijajah. Okey? Apa sebenarnya kamu sekarang ini kadang-kadang solat pukul tinggal. Main game, solat tinggal. Itu tandanya kamu dijajah. Okey? Baik anak-anak, kita teruskan. Okey, baik. Seterusnya, peristiwa ketiga. Yang ini kita dapat lihat antara tokoh-tokoh lain seperti Dol Said, Datuk Mahathir Lela, Pandak, okey, dan Datuk Bahaman, Rentak Mat Saleh. Ini tokoh lain dari negeri-negeri lain. Okey, yang mana kita melihat Allahumma salli ala Muhammad. Alhamdulillah. Semua tokoh-tokoh ini berusaha untuk memastikan tanah air tidak dijajah. Penghulu Dol Said menentang British di Nanning. Datuk Mahathir Lela, Pandat Lam, nama dia, okey, di Perak. Datuk Bahaman di Pahang. Rentap ini di Sarawak. Mat Saleh di Sabah. Tok Janggut di Kelantan. Dan Haji Abdul Rahman Limbong pula di mana? Di Limbong, Terengganu. Okey, perjuangan ini adalah pada abad ke-19 dan awal abad ke-20. Ni perjuangan mereka ni. Okey, yang mana British agak benci pada mereka inilah. Okey, sebab mereka berjuang sungguh-sungguh. Bukan main-main sampai mati. Terutama contoh Tok Janggut, matinya diarak di Kota Baru. Kantong terbalik pula tu. Kejam betul lah British ni kan. Okey, baik. Okey anak-anak. Baik, perjuangan mereka ini bersifat setempat anak-anak, bersifat setempat. Okey, namun selari dengan arti nasionalisme, iaitu perjuangan menuntut kebebasan daripada ancaman luar dan mendaulatkan wilayah masing-masing. Okey, selari dengan arti nasionalisme itu sendiri. Okey, mereka berusaha untuk memastikan wilayah masing-masing itu berdaulat, bebas daripada ancaman luar. Itu dia. Okey, baik. Seterusnya, kesedaran awal untuk mendapat reaksi dan tidak balas yang keras daripada penjajah ini sehingga memaksa masyarakat kita bergerak secara sederhana. Baik, mula-mula di Tanah Melayu ni mereka bergerak dengan sederhana. Tidak ada istilah radikal di Tanah Melayu. Tidak ada istilah berperang dulu. Okey, kita mementingkan istilah bersahabat ataupun kita panggil Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Negotiation maksudnya apa? Bahasa Melayu? Berunding. Namun macam biasalah, orang British takkan setuju dengan rundingan-rundingan ini pada awalnya. Akhirnya memaksa berlakunya peperangan. Contohnya Tok Janggut di Kelantan. Okey, berlakunya peperangan kecil antara mereka. Okey. Antaranya juga penghulu Dol Said. Okey, berlakunya peperangan antara British di Nanning. British dan Dol Said lah. Okey, namun yang hebatnya Dol Said pernah menang. Tok Janggut pun pernah menang. Okey, terbaiklah mereka ni. Okey, baik. Sekarang kita tengok pada spektrum ilmu. Okey, kesedaran nasionalisme telah wujud dalam pemikiran dan tindakan tokoh di negara kita, sama ada daripada pihak sultan, pembesar, tokoh agama, wartawan, guru, penulis atau rakyat. Guru pun ada macam saya sekarang ni lah. Saya kan orang yang nasionalisme orangnya. Okey, seterusnya perkembangan ini bergerak secara teratur. Okey, dan perjuangan mereka dizahirkan dalam pelbagai bentuk. Okey, pelbagai bentuk. Ada yang menulis buku, ada yang nulis dalam usul khabar. Okey, macam-macam lah. Ada yang kita panggil demonstrasi. Okey, begitu. Saya kata tahap tertinggi lagi, kita pernah buat rundingan damai, rundingan ke London. Okey, yang menjadikan Malaysia sekarang ni yang menjadikan tanah Melayu itu merdeka.
Itu adalah hasil daripada rundingan ke London yang diketuai pada ketika itu adalah Tunku Abdul Rahman, putra Al-Ash. Okey. Baik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey, begitulah. Okey, untuk tajuk 2.5 ni. Okey, antaranya. Dan kita tengok juga seorang tokoh yang lebih moden daripada yang tadi. Okey, iaitu Zainal Abidin bin Ahmad ataupun lebih dikenali dengan nama Zabah. Zabah ni dia juga cikgu, dia juga adalah seorang wartawan. Hebat Zabah. Okey, kalau pergi ke UPSI, kalau ada peluang, ada rumah dekat sana kat UPSI tu. Okey. Baik, seterusnya tengok. Kesedaran nasionalisme perlu dikaitkan dengan perjuangan tokoh agama sejak awal abad ke-20 yang dibawa oleh Gerakan Islah. Gerakan Islah. Ini base menarik ni. Gerakan Islah ni anak-anak, gerakan yang berasal ideanya daripada Mesir. Okey. Daripada Mesir sampai ke tanah Melayu, jauh tu. Bagaimana boleh dapat? Okey. Dapatnya ilmu ini, dapatnya idea ini apabila ada orang Melayu yang datang ke Mesir belajar ilmu di sana. Dan akhirnya mereka terkesan ataupun terpengaruh dengan falsafah gerakan Islah yang menentang penjajahan, yang mementingkan agama Islam. Okay. Gerakan di Tanah Melayu ini, gerakan Islah di Tanah Melayu dipelopori oleh Syekh Muhammad Tahir Jalaluddin, okay, juga Haji Abbas Muhammad Taha dan juga Syekh Al-Hadi. Syekh Al-Hadi, ya, betul lah. Okay. Baik. Bagaimana mereka membeluaskan idea ini? Okey, kesedaran ini. Okey, serat ini diteruskan melalui penulisan kreatif dan akhbar. Yang digerakkan inilah dia tadi, Zabah. Okey, Zabah yang menulis tentang bermacam-macam perkara, memberi kesedaran pada orang Tanah Melayu supaya menentang penjajahan. Okey, antaranya juga Muhammad Rakawi Yusof, juga Abdul Rahim Kajai, dan beberapa orang lagi lah, perempuan Azaz Zainun dan Fatimah Yaakob. Tak silap. Okay, betul lah tu. Betul lah. Okay. Seterusnya, terdapat beberapa perjuangan yang digerakkan melalui pertubuhan sosioekonomi, okay, oleh golongan berpendidikan Inggeris dan Melayu. Tokoh yang ketika itu yang mempunyai pendidikan Inggeris dan Melayu antaranya ialah Ibrahim Haji Yaakob. Ini glamour ni. Ishaq Haji Muhammad, Ahmad Mustamam dan Burhanuddin Al-Hilmi. Ini golongan-golongan yang berpendidikan Inggeris. Okey. Baik. So, dipendekkan ceritanya dalam 2.5 ni, okey, tokoh-tokoh yang saya sebut tadi ni bermula daripada zaman Melaka, masuk ke Kedah, masuk kepada tokoh-tokoh yang ramai tadi dan berakhir dengan tokoh-tokoh yang moden yang agak seperti Zainul Abidin ni, Zabah, okey, Pendeta Zabah. Okey, semua ini memainkan satu peranan penting dalam satu perkataan saja, nasionalisme. Okey, semangat kekitaan patriotik, memperjuangkan tanah air, memperjuangkan kebebasan tanah air, memastikan negara kita berdaulat. Okey, ini adalah perjuangan mereka yang tidak boleh kita lupakan, anak-anak. Kita kena teruskan perjuangan ini walaupun okey, banyak kekangan sekarang ini kepada kita. Okey, kekangan yang paling pertama, yang paling berat sekali yang kita tak boleh nak elakkan adalah kekangan apa? Kekangan media massa. Okey, kita lebih suka dengan topik mengarut dalam media massa daripada topik-topik yang penting. Topik sejarah ataupun kesedaran adalah topik yang penting, anak-anak. Okey, namun kita lebih suka pada topik-topik yang tak penting. Contohnya, jom main game. Itu tak penting. Okey? Sebab penjajahan sekarang dia tak berbentuk pertumpahan darah. Penjajahan sekarang lebih kepada bentuk melalaikan. Okey? Melalaikan kegembiraan yang melampau, keseronokan yang melampau. Itu semua adalah bentuk penjajahan yang berjaya menyerap dalam otak kita. Okey, anak-anak? Sekian daripada saya untuk tajuk 2.5 hari ini. Okay, semoga sedikit yang saya ceritakan ini masuk ke dalam hati, masuk ke dalam akal, cerna baik-baik. Okay, sallu ala nabi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim.
wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr subhanakallahi wa bihamdik asyhadu an la ilaha